我们大家低头祷告。 Ya Tuhan, firman yang telah menjadi manusia dalam Kristus Yesus Tuhan kami. 天父上帝，主耶稣基督已经来到世界上来成为我们的救主。 Kami datang kepadamu dan memohon. 这个时刻，我们来到神的面前祈求， Ubahlah hati kami menjadi lada yang subur bagi semaian sabdamu. 让我们成为肥沃的土地，能够接受神的话语， Supaya dengan firman yang kau taburkan boleh berakar dengan kuat, 好叫神话语的种子能够在我们心里扎根， bertumbuh dengan subur, 能够非常丰盛的成长， dan berbuah lebat. 并且可以结出许多的果子来， Sehingga setiap orang boleh melihat buah-buah pertobatan karena firman yang kami dengar dari Tuhan. 好叫许多的人也能够从我们所听到的福音得到好处。 Pakailah hamba ini sebagai alat dalam tanganmu untuk memberitakan firman-Mu 求神使用你的仆人，成为你手上的器皿， menurut kemurahan-Mu saja. 让我们所做的是按照神的意思。 Dalam nama Tuhan Yesus. 如此祷告，奉主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 9. 我们今天要读的经文是在创世纪第3章，从第7到第9节。 Saya akan rangkaikan nanti dengan Yohanes 3 ayat 16. 接下去是约翰福音3章第16节。 Jadi yang pertama Kejadian 3 ayat 7 sampai 9. 首先我们看的是创世纪第3章第7到第9， Dan yang kedua Yohanes 3 ayat 16. 然后接下去就是约翰福音3章16节。 Kejadian 3 7 sampai 9, dengarkanlah firman Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" 创世纪3章第7节，他们二人的眼睛就明了了，才知道自己是侧身露体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。天取了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华他的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？” Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 约翰福音3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Demikianlah Injil Tuhan Yesus yang berbahagia berbeda firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, sebenarnya khotbah saya tidak perlu diterjemahkan, bisa langsung dalam bahasa Mandarin karena tadi sudah didengarkan pada kebaktian yang pertama. 刚才牧师所讲的道呢，第一堂我已经听了。 Tapi karena saya ada di sini, apa boleh buat saya tetap harus ngomong bahasa Indonesia. 但是因为牧师有在，当然是他讲。 Ya. Sekali lagi saya jarang sekali diterjemahkan. Jadi kalau nanti ada 1-2 kali saling bertabrakan, kesalahan bukan pada penerjemah. 所以呢，经常很少被翻译，所以若是有错误的地方呢，可能不是我们的错。 Ya. Penerjemahnya sangat baik, yang bagian sini yang tidak mengerti. Tema kita adalah Allah yang bermisi. 今天我们的主题就是传讲福音的神。 Pertanyaan pertama adalah apakah misi Allah itu? 首先我们要说到神的使命是什么呢？ Misi Allah sangat jelas, yaitu menyelamatkan manusia berdosa, bahkan menyelamatkan dunia ini. 神的使命很清楚，就是要拯救世上的罪人，就是要拯救世人。 Ketika manusia membiarkan dan menyerahkan dirinya dikuasai oleh yang bukan Allah, yaitu ular, maka Allah datang
datang mencari manusia, di manakah engkau? 当神任凭自己被魔鬼权势所捉弄的时候，神就来寻求人，你在哪里？ Ketika manusia memberi telinganya mendengarkan yang bukan firman Allah, melainkan firman sang ular, Allah mencari manusia, di manakah engkau? 所以呢，当人听的是这个魔鬼的声音，不是听神的声音，结果人迷失了，神就来找人，你在哪里？ Ketika manusia memilih lebih percaya pada yang bukan Allah, bukan firman Allah, melainkan firman sang ular, Allah tidak membiarkan ia mencari manusia, di manakah engkau? 所以当人更相信这个魔鬼这个蛇的话语的时候，以至于人走迷了路，神就来寻找，问你在哪里？ Ketika manusia melanggar firman Allah, Allah mencari manusia, di manakah engkau? 当人违背了上帝，离去了背弃了神，神来寻找人，你在哪里？ Ketika manusia memberontak terhadap Allah, mau menjadi sama dengan Allah, mau berkuasa seperti Allah, Allah mencari manusia, di manakah engkau? 当人抵挡神，人非常的骄傲，想取代，要自己来决定自己的事情，要自己做主，所以呢，神就来寻找你在哪里。 Ketika manusia takut berjumpa dengan Allah karena telah berbuat dosa, karena ia memandang Allah melulu sebagai Allah yang menghakimi, yang menghukum, Allah tetap mencari manusia, di manakah engkau? 当人犯了罪，人非常的害怕见到神，因为很害怕神是法官来评判，所以呢，人就躲藏起来。可是神却来寻找。 Allah datang mencari manusia, Allah datang menyelamatkan manusia. Puncaknya ia mengirim dirinya sendiri dalam diri Yesus Tuhan kita untuk menyelamatkan manusia bahkan dunia ini. 神来寻找人，神来拯救人，甚至于他自己愿意来到这个世界上来成就了救赎大功，就是死在十字架上，为了拯救世人。 Maka sekali lagi misi Allah sangat jelas. 所以再次说，神的使命很清楚。 Misi Allah menyelamatkan manusia berdosa, bahkan menyelamatkan dunia yang terancam hancur karena manusia yang berdosa. 就是神要拯救罪人，拯救世人，拯救这个世界因为罪的缘故被破坏了的世界。 Pertanyaan berikut adalah, mengapa Allah mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa itu? 可是所产生的问题就是，为什么神却要来寻找已经犯罪的人呢？ Jawabannya juga sangat jelas, karena manusia dan alam semesta adalah miliknya, milik Sang Pencipta, dan ia Allah sangat mengasihi manusia yang ia ciptakan, dunia yang ia jadikan. 答案也非常的清楚，就是因为人是神所创造，神创造了人，所以呢，人是属于神的，所以他爱惜他所创造的人，他来寻找拯救。 Kasih yang besar adalah dasar dari misi Allah untuk menyelamatkan dunia dan manusia yang berdosa yang ada di dalamnya. 因为神莫大的爱，所以成为他的使命来拯救世上的人。 Kasih Allah mewujud dengan nyata dalam misinya menyelamatkan manusia berdosa, menyelamatkan dunia ini. 所以神的爱是非常的具体的彰显在他的救赎大功。 Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, 所以我们都是蒙福的人。 dunia ini secara terus-menerus memerlukan kasih Allah, memerlukan penyelamatan dari Allah. 这个世界不断的需要神的爱，需要神的救赎。 Maka Allah terus-menerus berkarya, memang berbeda cara kerjanya ketika dahulu pada masa kitab suci ini diturunkan langsung dia katakan kepada manusia. 所以呢，神在这个救赎的事情上，不断的根据这个时代的变换来具体的来帮助。 Pada masa kini Allah memanggil setiap orang yang telah mengalami kasih-Nya, yang mengaku telah mengalami keselamatan itu untuk terlibat dalam pelaksanaan misi Allah, Missio Dei. 现今神要我们这些已经相信的被他拣选的子民，能够参与在神的使命里，参与在神的事工上。
Allah memanggil saudara dan saya untuk tidak tinggal diam. Setiap orang yang telah mengalami kasih Allah, mengalami keselamatan, diminta bahkan diperintahkan untuk mengambil bagian, terlibat dalam misi Allah dalam menyelamatkan dunia ini. 神要我们已经经历了他的爱，我们已经得到了他的救赎的人，不能够在哪里停止不做事情，乃是要我们参与，要有积极的来侍奉。 Terlibat dalam misi Allah pertama-tama berarti menolong sesama, mengetahui, menyadari, mengalami, merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. 如何具体的参与神的事工呢？就是要借着我们所从神那里得到的，从神那里所感受到的，能够跟别人分享，能够来帮助。 Ini dapat kita lakukan dengan mengatakan kepada sesama yang sedang mengalami persoalan, yang sedang bergumul, yang sedang susah, yang sedang menderita bahwa engkau tak sendirian. Allah mengasihi engkau. 所以，当我们遇到那些遭遇到困难、遭遇到压力、正在非常沮丧的人，我们能够要告诉他们：你们不是自己孤单一人，乃是神参与，神帮助你。 Jangan anggap remeh kata-kata. 所以我们不要看不小这个讲话的话语的这个功用。 Kata-kata sederhana bahwa Allah mengasihi engkau. 一个很简单的句子：上帝爱你。 Memang dalam kenyataan sehari-hari ada banyak orang yang mengabaikan kata-kata ini. 当然，在生活上，我们许多的人忽略了讲话。 Kata-kata yang ampuh, kata-kata yang membangkitkan semangat ini orang suka lupa mengatakannya. 就是我们经常忘记了说这一句，其实能够提起精神，能够鼓励别人的话语。 Nggak usah tentang kasih Allah, mari kita bicara mengenai hal yang sederhana dalam hidup kita. Sejak kapan atau kapan terakhir Anda mengatakan kepada istrimu, suamimu, anakmu, aku mengasihi engkau? 或者我们不需要讲的太过遥远，就讲我们身边的事情。最近最后一次的时间，你告诉你身边的人，丈夫或者妻子，有没有跟他说过我爱你呢？ Kapan terakhir? 什么时候是最后一次？是昨天吗？ Tadi pagi? 或者是刚才早上？ Minggu lalu? 上一个星期？ Atau Anda udah lupa kata-kata itu? 或者是已经好久了？ Apa yang engkau katakan kepada anakmu ketika ia melakukan kesalahan? 当你的孩子面对困难的时候，你怎么跟他说？ Anda membentak dan mengatakan dasar kamu. 当他做错事情的时候，你骂他吗？ Atau mengatakan mari nak, semua orang bisa berbuat salah. Papa, mama mencintaimu. Mari kita perbaiki. 或者你仍然鼓励他，是的，我们都会犯错虽然你犯了错，父母还是仍旧的爱你。 Bukankah kata-kata Papa, Mama, saya mengasihi engkau membuat yang bersalah punya kekuatan untuk memperbaiki kesalahannya? 当你告诉孩子爸爸妈妈爱你的时候，那就会给他一个很大的精神鼓励，让他知道有人爱他，支持他。 Lebih jauh katakanlah kepada semua dan setiap orang yang akan jumpai yang sedang mengalami yang persoalan berbeban berat, Allah mengasihi engkau. Kata-kata ini sangat kuat. 对于那些面对生活困难、生活压力很大的人，告诉他一句神爱他，帮助他，一定给他很大的努力精神的鼓励。 Jadi terlibat dalam misi Allah itu nggak usah terlalu ruwet-ruwet, sederhana. Mulai beranikan diri mengatakan Allah mengasihi engkau, engkau tak pernah dibiarkan sendirian. 所以，当我们要参与在神的使命里，我们很简单的一句话，能够用这个神所爱的，你是神爱你来眺望别人的信心。 Menolong sesama mengetahui, menyadari, mengalami dan merasakan khas bahwa Allah mengasihi mereka juga dapat kita lakukan, dan ini yang lebih utama dengan membuat sesama mengalami apa yang telah kita alami dari Allah. 所以呢，我们能够跟别人家分享，让他们也可以感受到我们自己本身从神那里所领受的。 Ini tentu didahului oleh sebuah kesadaran atau inventarisasi kasih
apa saja bentuk kasih Allah yang telah saya alami, yang telah saya terima dalam hidup saya. 首先，我们自己必须非常清楚的能够知道寄存在我里头的，我们已经存下了从神那里所得到的各项恩典与爱。 Setiap orang tentu saja mengalami kasih Allah terus-menerus dalam hidup ini. 在我们生活上，我们不断的经历了神的爱。 Sayang kita suka lupa bahwa kasih itu terus-menerus kita alami dan dibaharui oleh Allah. 我们也感受到神的爱是我们不断感受到，而且一直被更新的。 Maka terlibat dalam misi Allah mulailah dengan melihat lebih dulu ke dalam apa saja bentuk kasih Allah yang telah aku terima, yang telah aku alami, aku rasakan dalam hidup ini. 所以呢，在我们参与神的使命之前，我们先来看我们所寄存到的神所给我们的爱，我们从神那里所领受到的。 Dan sesudah itu buatlah orang lain mengalami apa yang telah engkau alami dari Tuhan. 当我们知道我们所得到的，我们已经很清楚的领受到了，我们才跟别人分享。 Kalau kasih Allah yang telah engkau alami adalah berupa kesehatan, maka buatlah sesamamu mengalami kesehatan itu. Jangan bikin dia sakit. 若是神给我们健康，我们领受了健康，我们就帮助别人，让他们也可以得到健康，没有疾病。 Kalau kasih Allah yang kau alami berupa kecukupan material, maka buatlah sesamamu mengalami kecukupan dalam kebutuhan hidupnya. 所以，当神给我们在一切物质上得到满足，但愿我们也分享给别人，让他们也感受到物质上的满足。 Kalau kasih Allah yang kau alami berupa kepandaian, buatlah orang lain mengalami kepandaian. Jangan sebaliknya membodohi mereka yang tidak mengerti apa-apa. 所以，当神给我们智慧才干的时候，我们就借着这个智慧才干跟别人分享，让他们也拥有智慧聪明。 Kalau kasih Allah yang kau alami berupa kemampuan menyekolahkan anak-anak, maka tolonglah orang lain mengalami itu, punya kemampuan menyekolahkan anak-anaknya. 所以，若神给你有机会，能够有力量帮助孩子升学，也让别人帮助别人，他们能够让孩子读书。 Kalau kasih Allah yang kau alami berupa pengampunan, maka maafkanlah orang lain. Jangan mendendam, jangan simpan kesalahan orang lain, jangan tunggu sampai dia datang. Datanglah untuk memaafkan yang menyakiti engkau. 就是从神那里，我们得到了宽恕，我们就用这一个经历来帮助、来原谅别人，也主动的向别人求饶恕。 Kalau kasih Allah yang kau alami berupa kegembiraan, maka tolonglah orang lain mengalami kegembiraan. Jangan buat sesamamu mengalami kesedihan dalam hidupnya. 若神给我们感受到幸福快乐，我们也让别人感受到欢喜快乐，不要让他们忧愁。 Ini adalah pelaksanaan misi yang sangat efektif dan sederhana. 所以呢，这就是我们在行出神的使命非常有效力的这个方法。 Semua orang bisa melakukannya, tak perlu sekolah teologi untuk bermisi dalam pemahaman seperti ini. 每一个人都可以做得到，不需要上了神学院之后才知道能够怎么样参与神的使命的事工。 Pertanyaannya ialah, sudah berapa lama engkau menjadi pengikut Kristus? 可是最主要的就是问我们自己：我们真正的感受到成为跟随主耶稣的人吗？ 5, 10, 15, 20, 30, 50 tahun? 我们跟随主已经5年、10年、15年、20年或者更长久的时间呢？ Puji Tuhan atas imanmu yang teguh itu. 感谢神给我们信心，让我们继续的跟随他。 Tapi lebih daripada itu, sudah berapa banyak orang yang engkau tolong untuk mengetahui, menyadari, mengalami dan merasakan kasih Allah yang telah engkau terima setelah engkau menerima keselamatan dari Allah. 但是更进一步的就是，我们已经经历了神给我们的救赎。我们长久的时间里面，我们已经帮助了多少的人跟别人分享，让他们也知道神的拯救呢？ Sudah berapa banyak orang yang telah engkau tolong mengalami kasih Allah sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa mereka memang dikasihi oleh Allah. 我们是否已经帮助了一些的人，让他们能够感受到神的爱，也让他们领受到上帝是爱？ Terlibat dalam misi Allah berarti juga mencari yang berdosa dan membawa mereka kepada Allah. 参与神的使命就是寻找那些世上的灵魂，把他们带到神的面前。
Bentuk dosa terus berkembang, namun pada hemat saya tidak pernah meninggalkan bentuk awalnya dalam Taman Eden. 我们知道这个罪恶不断的蔓延，魔鬼的权势继续不断的在这里蔓延。 Orang yang lebih tertarik pada firman sang ular, yaitu ucapan-ucapan yang kedengarannya atau kelihatannya lebih menyenangkan dibanding firman Allah, masih banyak, bahkan terus semakin banyak pada masa kini. 有许多神的儿女们很喜欢听到这个世界的声音，有时候听到这个魔鬼的声音，这个他的信息还是不断的被扩散。 Lihatlah orang-orang pada zaman ini, termasuk orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Mereka lebih tertarik dan banyak meneruskan berita-berita, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, kata-kata yang terdengar bijak, yang terdengar enak, entah datang dari siapa, dan meneruskannya kepada yang lain daripada menyebarluaskan firman Allah. 现在的人，包括基督徒，也很经常的发送许多的信息，也没有检查这些信息是从哪里来的，看起来好像很激励人、很好的信息，可是呢，也没有正在更深讨一层是否合乎神的话语、神的教导。 Apa yang sering Anda teruskan melalui gadget Anda? 你经常用你的手机发送什么信息给别人呢？ Firman Allah atau sesuatu yang bukan firman Allah? 你所发送给别人的信息是神的话语呢，或者不是神的话语？ Nasihat, motivasi yang bersumber dari kitab suci atau yang bersumber dari orang tertentu yang tak berbasis pada firman Allah. 你所发送的那些劝勉的话语、激励人心的话语，是来自神的教导、圣经的教训，或者是一些社会上的成功人士，或者是世界上世俗人的眼光看法。 Ketika engkau meneruskan sebuah berita, nasihat atau motivasi, engkau menjadi rasul bagi dia yang empunya berita, nasihat atau motivasi itu. 当你传出一个信息，你就成为这个信息的使者，你就把这个信息传出去，你当他的使者。 Ketika engkau menyebarluaskan nasihat, motivasi, berita yang bersumber dari firman Allah, engkau jadi rasul bagi sang pemilik firman, yaitu Allah. 所以，当你传送的是圣经的话语、上帝的信息，你就成为上帝的使者。 Tapi ketika engkau meneruskan berita, nasihat, motivasi yang bukan berasal dari firman Allah, engkau menjadi rasul dari sang pemilik berita itu. 可是，当你所传送的这些信息不合乎圣经的，你变成那个不合乎圣经的人的信息的传递者。 Orang-orang yang memberontak dari kuasa Allah, yang membawa maunya sendiri, bahkan yang ingin sama dengan Allah seperti manusia dalam Taman Eden, memutlakkan dirinya sendiri, kuasanya, kehendaknya juga tidak semakin berkurang pada zaman ini. 有的人的想法就是以人的力量要达到跟神一样的境界，要以一个骄傲的想法，能够自己来做主，来界定一件事情。他把这个信息传出去，你变成他的使者。 Orang-orang seperti ini bahkan tak perlu kita cari ke tempat-tempat yang jauh, karena mereka ada di sekitar kita, mungkin dalam gereja kita. 这些人你不需要到很遥远的地方去寻找，可能在你身边，可能在你的教会里。 Orang-orang yang takut berjumpa dengan Allah karena telah melakukan dosa, yang memandang Allah melulu sebagai penghukum, juga semakin banyak pada zaman ini. Mereka lupa bahwa Allah dalam Kristus adalah Allah yang penuh kasih. 现在有许多的人不敢朝见神，不敢来到神的面前。他们把神看为是一个很严厉的法官，他们没有认识主耶稣是充满慈爱、愿意救赎的神。 Orang-orang seperti inilah, sesama manusia seperti inilah yang perlu kita cari dan bawa kepada Kristus agar mereka mengalami pengampunan dan keselamatan sama seperti yang telah kita alami. 我们需要寻找那些惧怕见神、惧怕面对神的人，要告诉他们上帝的慈爱怜悯，好叫他们在得到这个救恩。 Pertanyaannya sama seperti tadi. 所发出的问题也跟刚才的一样。 Sudah berapa tahun Anda
menjadi pengikut Kristus? 我们跟随主耶稣多少年？ Sudah berapa banyak orang berdosa yang engkau bawa kepada Kristus agar mengalami pengampunan dan keselamatan? 我们已经带领了多少的人，那些远离神、惧怕面对神的人，把这些失丧的灵魂带到神的面前，让他们经历神的救恩。 Ketika engkau sudah 20 tahun menjadi pengikut Kristus, adakah 20 orang yang telah engkau bawa kepada Kristus? 就是我们已经跟随主耶稣20年，有没有我们带领20个人到神的面前呢？ Sebenarnya masih sangat sedikit, hanya 1 setiap tahun. 其实这个数目很少，一年一个。 Berapa banyak orang yang telah engkau tolong sehingga mereka mengetahui, menyadari, mengalami, merasakan kasih Allah seperti yang telah engkau alami dan rasakan. 我们已经帮助了多少的人，好叫他们也领受到，让他们能够感受到神的爱，就好像我们从神那里所感受到的。 Saudara, kesempatan tidak pernah terulang. 我们知道机会并不是再重来的东西， Waktu tak selalu tersedia. 我们也不是拥有这个时间。 Kita nggak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk terlibat dalam misinya menyelamatkan dunia. 我们也不知道上帝允许我们多少的时间可以参与他的事工。 Bila sampai sekarang engkau telah membawa orang-orang berdosa kepada Kristus, telah menolong sesama mengalami kasih Allah, terpujilah Tuhan. 就是今天我们已经参与神的事工，带领别人来信主，让他们感受到神的恩典，我们能够把荣耀归给神。 Tapi bila sampai saat ini engkau belum mengambil bagian dalam misi Allah menyelamatkan orang-orang berdosa, ini saatnya untuk membuat komitmen kepada Tuhan. 若是到今天还没有带一颗灵魂来到神面前，没有把别人带到救恩的门里，但愿这个时刻我们尾声要开始承诺。 Hari ini Tuhan kembali memanggil saudara dan saya dan bertanya, apa yang akan engkau lakukan untuk membawa orang berdosa kepada Kristus, untuk menolong sesama mengalami kasih dan pengampunan dan keselamatan. 所以神今天也呼召我们，主耶稣也再次提醒我们：你是否已经带领，曾经让别人感受到神的爱？ Saat teduh bagi kita. 我们在神的面前。